Gaji MBB Ambassador sebulan naik RM500 tau. Dan ini bukan gimmick. Saya ulang sekali lagi ya. Ini bukan gimmick. Tugas MBB Ambassador ni bantu memperkasarkan orang awam dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh buat keputusan sendiri terhadap masalah kesihatan yang mereka hadapi sekarang ni. Dengan maklumat yang kita berikan, kita telah buka ruang untuk mereka memilih dan buat keputusan yang tepat berdasarkan servis dan produk MBB itu sendiri. Semasa kita ubah hala tuju mereka yang memerlukan khidmat kita, kita juga bantu ubah hala tuju status kewangan kita. Saya berikan 2 contoh sahaja dulu. Ini Puan Fat, ini Tuan Khairi. Mereka dua ni adalah klien MBB dan mereka pernah rasa apa yang klien MBB rasa sekarang. Puan Fat mulakan kerjaya sebagai MBB Ambassador pada bulan 11 2022, manakala Tuan Khairi pada bulan 9 2023. Boleh tengok dekat sini pendapatan bulan pertama daripada orang ni. Puan Fat bulan pertama buat RM180 sahaja, manakala Tuan Khairi buat RM250 sahaja. Memang nampak sikit, tapi bab duit mereka orang ni tolak tepi dulu. Sebab mereka tahu rasa macam mana sakit kena GGA ni. Yang penting klien boleh recover dengan cara yang betul. Mereka orang ni ECG tu tak payah cakap dah, berkali-kali. Ubat dengan suplemen, dah boleh buka farmasi dekat rumah. Segala jenis coach pemakanan semua dah ikut. Last kali jumpa Alfai, lepas tu praktis MBB tu, baru boleh recover. Sebab tu mereka ni percaya dan nak tolong yang ada masalah ni bersungguh-sungguh. Buat MBB Ambassador ni, dia bukan kerja senang. Kena ada komitmen untuk bantu keluarkan klien tu daripada stage sakit kepada stage sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bantu mereka yang ada masalah kesihatan gastrik ke anxiety ni. Kita boleh tengok nah, ini pendapatan bulanan Puan Fat, RM11,000 Malaysia sebulan. Dan ini pendapatan Tuan Khairi, RM3,000 sebulan. Nampak seronok kan? Tapi itu bukan keseronokan sebenar. Keseronokan sebenar adalah bila Puan Fat dan Tuan Khairi ni mampu membentuk komuniti yang peka dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh jaga orang sekeliling pula tau. Dan itu adalah keseronokan sebenar. Kesimpulan dia adalah MBB Ambassador ni bukan kita hanya nak buat duit. Bukan. It's about making a difference. And yes, the rewards are real, tangible and waiting for you. Saya sendiri yang design program MBB Ambassador ni untuk memperkasarkan orang awam. Pada masa yang sama, kita memperkasar status kewangan kita. Yang saya percaya dan telah terbukti oleh Puan Fat sendiri mampu menandingi dan lebih pendapatan hakiki kita. Akhir sekali, saya nak tanya, dah bersedia untuk bantu ubah hala tuju kesihatan mereka yang memerlukan produk dan khidmat MBB ni? Pada masa yang sama, ubah masa depan kewangan kita. Kalau ya, selamat datang ke MBB Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Hari ini kita bersama Dr. Adrian dan saya, Dr. Azlan Zainal dari MBB Diet Center KLCC. So, untuk hari ini kita akan berbincang mengenai ini satu soalan yang orang nak tanya dari dulu lagi. Macam mana sebenarnya Half5 Plus ni berfungsi? Ramai orang ambil, lepas tu dapat rasa kesan ni, lepas tu tanya, macam mana sebenarnya Half5 Plus ni membantu repair masalah GGA ni? Yang disebabkan oleh masalah leaky gut yang menyebabkan berlakunya masalah mass saturation syndrome, kemudian histamine intolerance yang menyebabkan kita terperangkap dengan chronic stress, menyebabkan berlakunya high corticotropic release hormone dan berlakunya masalah low cortisol. Okey, buat berkenaan hal ini saya minta dulu Dr. Adrian menerangkan dulu apa itu fiber. Sebab bahan utama dalam Half5 Plus ni adalah serat psyllium khas, dan macam mana fiber ni membantu mengeluarkan tubuh daripada stres. Silakan Dr. Ed. Okey, Assalamualaikum semua, selamat malam. Okey, saya tak nampak, kenapa saya punya, saya tak nampak mesej kat sini. Tak nampak mesej? Tak nampak ya. Saya nampak gambar kita je. Yang lain saya tak nampak. Kenapa
Okay, nampak dah. Okey, baik. Minta semua tap screen, minta share lah, tap screen semua, kasih rancak lagi live ni. Okey, baik, silakan Dr. Ed. Okey. Secara ringkas lah, macam mana kita orang rakan-rakan MBB menghadapi masalah GGA ni lah. Macam tadi Encik Azwan kata pasal leaky card kan, macam mana leaky card terjadi. Punca utama dia macam ni, bila kita berada dalam keadaan stres ni ada 3 jenis stres: chemical, physical dan emotional stress. Apabila kita berada dalam keadaan stres yang berpanjangan, kronik stres ni, so maksudnya badan kita berada dalam keadaan fight and flight yang sentiasa berpanjangan. Tetapi usus kita perlu berada dalam keadaan parasimpatetik, maksudnya rest and digest untuk kita orang repair, untuk kita orang untuk berfungsi yang dalam berfungsi optimum. So bila keadaan kronik stres yang berpanjangan, usus kita tak berada dalam keadaan yang kondusif untuk di repair, untuk dijalankan tugas dengan baik. So bila ini terjadi, menyebabkan first repair kita punya dinding usus punya repair, punya kata orang regeneration ni terganggu. Kedua, masalah gut microbiome kita akan terganggu gugat juga bila keadaan stres. So bila gut microbiome ni, orang kata microbiota ni kata orang dia tak berada dalam keadaan kata orang yang harmoni. Dalam masa sama, kita punya stomach lining pun keadaan tak kukuh disebabkan kita berada dalam keadaan chronic stress, tak repair, tak dapat berjalan dengan lancar. Itu menyebabkan first leaky gut terjadi. Leaky gut tu maksudnya kebocoran dinding usus, orang katalah leaky gut kan. Sebab apa? Usus kita tak dapat repair dengan baik sebabkan kita berada dalam chronic stress berpanjangan. Kedua, apabila kita gut microbiome kita tak kata orang tak harmoni, orang kata tak seimbang, kat sini senang berlaku inflamasi. Kat situ dah berlaku inflamasi. Belum lagi apabila leaky gut terjadi. Leaky gut terjadi ni menyebabkan foreign body, makanan yang tak dihadam ataupun orang kata benda-benda asing, benda-benda virus ke ataupun bakteria yang tak sepatutnya lalu dekat dinding usus kita disebabkan gut microbiome kita. Pertama, ingat gut microbiome antara fungsi dia adalah immune system. Dia bunuh semua kuman-kuman yang tak sepatutnya ada dalam badan kita. Apabila gut microbiome ni tak seimbang, so mudahlah benda-benda asing, microbiome yang tak elok ni dapat masuk dalam badan kita. Apabila masuk dalam badan kita, terjadilah kat situ inflamasi, terjadilah immune response, terjadilah mast cell activation syndrome, berlakulah histamin bertambah tinggi sentiasa sebabkan berada inflamasi. So ini berlarutan kan. Tapi macam mana topik kita pada hari ini, macam mana How5 Plus, ingredient yang ada dalam How5 Plus dapat bantu kan. First kita ingat tadi, usus kita tak berada dalam keadaan optimum, tak sihat. Dia punya dinding usus tak sihat. Kedua, gut microbiome yang tak seimbang. So macam mana serat psyllium, kita panggil serat psyllium sekam psyllium lah dapat bantu sebab ni fiber kan. How5 ni dia ada banyak lagi benda selain serat psyllium. Dia ada inulin prebiotik ni lah makanan untuk probiotik kan. Lepas tu dia ada ekstrak buah hoton kan. Tapi macam mana fiber ni dapat bantu. Padahal kita ada orang dia makan fiber tapi keadaan dia lagi teruk. Faham tak? Lagi kembung perut, lagi angin. Kenapa beza? Pertama, psyllium ni sekam psyllium ni, serat psyllium ni, fiber yang memang dia gunakan, dia antioksidan dan anti-inflamasi. Pertama dia ada macam-macam fiber. Sayur pun fiber. Tapi ada setengah sayur ni menyebabkan inflamasi lagi teruk. Tapi psyllium ni dia ada property anti-inflamasi. Pertama. Kedua, dia boleh bantu kurangkan radang. Bila kurangkan radang, kuranglah berlaku orang histamin punya activation. So kuranglah histamine intolerance, kuranglah mast cell activation syndrome. Sekejap. Okey, baik. Tak apa, saya sambung balik untuk Dr. M menerangkan tentang kepentingan psyllium. Psyllium ni dia ada, okey, supaya semua orang tak confuse kita boleh beli macam psyllium dekat farmasi pun ada jual psyllium. Dekat
mana-mana pasar raya pun ada jual juga serat psyllium. So apa yang special sangat dengan serat psyllium ni? Okey, kalau serat psyllium ni nak beritahu, kalau kita pergi dekat supplier ataupun orang jual raw material untuk produce apa-apa saja minuman kesihatan, makanan kesihatan berasaskan fiber ni, kita akan tengok pelbagai grade. Dia ada pelbagai mesh. Mesh ni dia punya, orang panggil dia punya kehalusan. Okey, ada pelbagai jenis. So, kalau kita guna macam mesh yang terlampau rendah, bermaksud dia terlampau kasar, boleh menyebabkan pendarahan pada usus besar. Kalau kita menggunakan mesh yang terlampau halus, dia boleh menyebabkan berlakunya masalah cirit-birit. Okey, so dekat sini special untuk serat psyllium yang digunakan Halfy Plus ni, kita guna combination mesh dan grade untuk jadi psyllium khas yang digunakan dalam Halfy tu. Sebab tu kalau untuk orang kata apa psyllium, ni boleh guna psyllium mana-mana saja, saya kata pergilah, pergi try. Dia takkan sama dengan psyllium khas Halfy Plus sebab kita sentiasa ubah formula pada psyllium khas ni melalui masa. Dari tahun 2007 Halfy ni keluar, waktu tu Halfy saja sebelum ada Plus ataupun Ultra. Kita tukar. Kalau setahun tu lebih kurang 6 kali kita tukar jenis. Kita adjust untuk yang terbaik untuk kita punya consumer. Kita tukar sampai sekarang batch untuk Halfy Plus ni pun masih kita ada tweak sikit lagi formula dia untuk capai yang paling best. Okey, itu untuk psyllium. Psyllium ni kalau kita makan, function dia sebenarnya adalah untuk psyllium bila kita digest dia, kita akan produce untuk short chain fatty acid dengan butyrate, yang mana kita memang guna exactly. Ni saya akan upload sikit. Yang mana kita guna untuk reduce kita punya inflammation ya. Kita memerlukan short chain fatty acid dengan butyrate, yang memang sangat-sangat diperlukan untuk orang yang mengalami masalah leaky gut ataupun radang pada usus kecil ni. Memang sangat-sangat diperlukan. So kena guna, kalau ada masalah leaky gut ni, ambillah psyllium ni. Tapi macam Dr. maklumkan tadi, ada juga orang yang ambil jenis-jenis macam bukan kata orang yang ambil Halfy ni, ada juga yang bloated. Terutama untuk pengguna awal, itu selalunya dia ambil dalam satu secik terus, memang bloated lah. Sebab perut dia masih belum biasa untuk nak digest fiber dalam sejumlah banyak tu. So kita kurangkan, ambil setengah. Kalau tak boleh ambil setengah, ambil suku sahaja dulu. Biasakan usus kita. Lama kelamaan dia akan boleh makan fiber dengan jumlah yang banyak, dan selepas itu dia akan dapati dia punya keadaan gigi tu sangat-sangat improve. Okey, so silakan Dr. sambung balik. Okey, minta maaf sangat okey. Macam Cik Azwan kata, yang kedua tadi, yang pertama dia bantu untuk reduce inflamasi dan reduce all the histamine punya production. So bila kurang inflamasi, kuranglah masa activation syndrome punya masalah dan histamine punya intolerance punya masalah. Kedua, macam Cik Azwan kata tadi, fiber daripada psyllium ni dia bantu untuk kuatkan balik kita punya dinding usus. Bahkan leaky gut, integrity dinding usus dah terganggu. So fiber ni dapat bantu untuk kukuhkan balik dinding usus. Bila dinding usus dia akan apa property macam tadi Encik Azwan kata, dia bantu untuk production of small chain fatty acid dengan keluarkan butarin. Butarin ni yang bantu untuk kukuhkan dinding usus kita. So kita nak elak berlaku lagi teruk leaky gut, dan kata orang bila bertambah kuat kukuh dah tak ada leaky gut. Okey. Ketiga, bila makan Halfy yang ada kata orang sekam psyllium ni, fiber dia ni dapat bantu untuk kawal gula. Kenapa? Bila kita ada keadaan chronic stress, dia ada ketika kita punya corticotropin releasing hormone berada keadaan tinggi, sentiasa tinggi, dan ini akan kata orang membebankan adrenal gland. Adrenal gland ni dia akan keluarkan lagi banyak kortisol sampai adrenal gland dah penat, dah tak mampu nak keluarkan kortisol. Kedua-dua kata orang interaksi ni akan bertambah lagi teruk bila
gula dalam badan kita keadaan tinggi. So bila gula ni tinggi, CRH pun akan bertambah tinggi, stres bertambah stres. Tapi apa yang Half-Life dapat bantu? Dia dapat bantu untuk kata orang stabilize gula dalam badan kita, dan ini dapat bantu untuk kata orang reduce interaction of CRH, chronotropic releasing hormone. Kalau kita faham, bila kita kena stres, CRH akan tinggi. Bila CRH tinggi ni menyebabkan kita datang anxiety, datang anxious, datang kata orang semua benda-benda kita fikir otak ni macam pelik, sebab CRH kebanyakan di dalam otak kita kan. So benda kecil pun jadi besar. Ini sebabkan CRH ni. Mudah kita CRH ni. So bila gula tinggi, benda ni simptom ni akan bertambah teruk. So Half-Life Plus ni dapat bantu untuk regulate gula. Bila gula ni regulate, inflamasi kurang, CRH pun akan keadaan stabil. Bila keadaan stabil, adrenal gland pun kata orang tak terbeban untuk keluarkan kortisol untuk mengadaptasi keadaan stres tu. Kortisol ni penting untuk bila keadaan stres. Memang badan kita akan keluar kortisol untuk menghadapi keadaan itu dan untuk stabilkan tubuh badan kita balik. So memang sangat penting bila keadaan yang normal kan. Lepas tu yang berkenaan gula ni saya nak explain sikit. Okey. So untuk berkenaan dengan kan orang selalu komen yang mengatakan bila amal Half-Life Plus ni dia rasa kenyang dia agak lama. Apa reasonnya kenyang agak lama? Adakah sebab fiber tu mengembang menyebabkan rasa kenyang? Taklah, tak ada kaitan pun, sebab kita punya kekenyangan tak bergantung dengan apa kita punya fiber mengembang ataupun kita punya jumlah kandungan dalam kita punya usus besar ataupun usus kecil itu dia mengembang menyebabkan rasa kenyang. Tak. Kalau perasan dalam kandungan Half-Life Plus dia ada fructose dengan maltose. Dua benda yang orang kata sangat-sangat jahat kepada kita punya kesihatan. Tapi apa reason saya tetap guna untuk fructose dengan maltose ni? Okey, kena ingat jadi saya explain. Okey. Penggunaan maltose dan fructose ni sebenarnya bila kita combine dengan fiber, dia menyebabkan gula yang terkandung dalam Half-Life itu sendiri slowly release, dibebaskan ke dalam kita yang bloodstream dalam tempoh masa jangka yang agak panjang. Ini sangat-sangat membantu untuk mereka yang mengalami keadaan stres kronik. Bagi mereka yang mengalami masalah stres kronik, cara penggunaan gula mereka adalah sangat cepat dan rapid, iaitu mereka melalui proses penukaran glukos kepada tenaga melalui proses dipanggil sebagai glycolysis anaerobic dalam keadaan kekurangan darah yang membawa oksigen kepada organ-organ dalaman dia. So gula dia sangat cepat sangat digunakan, dan ini yang menyebabkan berlakunya masalah kerap lapar, iaitu 2 jam, sejam setengah selepas makan dah kembali lapar dah. Kalau tak makan menyebabkan sampai jadi terketak-ketak. Okey, jadi terketak macam tu, jadi tremor macam-macam lah. Okey. So ini disebabkan oleh cara penggunaan gula yang sangat cepat, dan dia tak boleh nak menggunakan gula dalam darah dia secara proper. Ingat, orang yang mengalami masalah chronic stress akibat terperangkap dalam mood sympathetic dominant, high CRH dan low cortisol menyebabkan dia menggunakan gula dengan cepat, dan dia hilang kebolehan untuk menggunakan gula darah sedia ada secara optimum, dan dia bergantung kepada gula secara oral untuk bagi badan dia function dengan proper. So kena ingat, dengan kita ambil Half-Life Plus ni, kita akan bantu tubuh badan kita mengurangkan stres yang berlaku secara kronik, dan ini secara tak langsung membantu kita pulih daripada masalah GGA. Itu sahaja. Okey, baik. So untuk silakan Dr. Ed untuk sambung lagi. Okey. Half-Life Plus yang terakhir kenapa Half-Life Plus dapat bantu? Macam saya kata tadi, first masalah kita hadapi adalah leaky gut. Yang kedua disebabkan gut microbiome yang tak seimbang. So apa bagusnya, apa uniknya Half-Life Plus ni? Half-Life Plus ni macam tadi kita ada psyllium, fiber psyllium, dan kita kena ingat dia pun ada inulin juga dalam Half-Life Plus. So dua ni, first fiber dan kedua inulin. Fiber ni pun ada dia ada fungsi sebagai prebiotik juga. Inulin tu memang prebiotik. So prebiotik ni kena apa? Prebiotik macam bagi saya bahasa mudah dia makanan untuk
probiotik. Probiotik itulah gut microbiome lah, flora fauna usus kita. So fiber dan juga inulin ni dia kata orang membantu menyeimbangkan menyeimbangkan gut microbiome kita. Macam tadi saya kata sebabkan gut microbiome tak seimbang, itu menyebabkan masalah inflamasi terjadi semua kan. So apabila kita dah ambil Half5 Plus, insya-Allah gut microbiome ni dapat seimbang sebab dia dah dapat makanan dia, dah dapat tenaga dia. So yang mana tak cukup, dia akan cukupkan balik. Kan. So kat sini usus kita bertambah kuat. Bila kita gut microbiome kita kuat, insya-Allah masalah inflamasi akan berkurangan. Bila gut microbiome ni kuat, masalah mast activation syndrome, masalah histamine intolerance semua akan berkurangan. So itu antara kata orang macam mana Half5 Plus ni dapat bantu rakan-rakan MBB yang ada masalah JGA. Secara ringkas orang kata secara ringkas, kalau secara mendalam agak pening juga nak faham kan. Macam tu. Baik, kalau saya ringkaskan konklusi yang Dr. Ed maklumkan tadi, Half5 Plus ni membantu kita punya gut microbiome dalam mengurangkan kita punya keradangan usus kecil, iaitu kita punya masalah leaky gut, dengan produce short chain fatty acid dan juga butyrate untuk merawat kita punya dinding usus kecil kita akibat keradangan yang disebabkan oleh pemakanan kita sebelum ini ataupun stres secara general, yang mana akan mengurangkan masalah mast cell activation syndrome yang menyebabkan berlakunya histamine intolerance. Dengan kita selesaikan masalah leaky gut ni, kita akan selesaikan masalah mast cell activation syndrome, menyelesaikan masalah histamine intolerance, yang mana kemudiannya akan reduce kita punya stres secara general, menstabilkan balik kita punya penghasilan corticotropin releasing hormone, dan juga kita mengembalikan kebolehan adrenal gland untuk menghasilkan kortisol dengan normal. Okey. So nombor 2, dia dengan support kita punya ni tak dapat gut body condition sana. Okey, dan satu lagi kita prevent untuk daripada flare ups lah. Flare ups ni bermaksud kebolehjadian untuk berlakunya kembali kita punya relapse. So saya macam untuk orang yang dah biasa dengan Half5 Plus dan dah sembuh dengan Half5 Plus semua, lepas tu dia dah tak consume Half5 Plus, lama kelamaan benda ni akan boleh relapse semula. Jadi ambillah Half5 ni just untuk maintain kita punya condition tubuh badan. Just maintain, ambil selang 3 hari pun boleh dah kalau yang sembuh semula. Okey, baik. So kita tengok untuk soalan. Baru kita tengok soalan. Kalau tidak, topik ni tak habis. Okey, saya tengok soalan. Okey, ada yang bertanya untuk susu kambing okey tak untuk GERD? Memang tak okey langsung, out of the picture. Memang out terus. Sebab apa? Reason dia mudah saja. Kalau untuk susu kambing, terutama dalam kotak ataupun dalam paket, dalam bentuk serbuk powder form, dia hanya gunakan 20% saja susu kambing dan bakinya adalah krema dan gula. Krema bukan susu dan juga gula. Sebab kalau lebih daripada 20%, sebab saya terlibat dalam bidang ni dah lama dah. Orang tak payah nak bohong lah nak kata dia boleh guna 100% susu kambing. Orang Melayu takkan minum, mustahil, impossible, sebab dia akan bau hamis. Tak boleh. Dan kita orang Southeast Asia, orang Melayu ni, kita keturunan tak minum susu. So kita memang kekurangan enzim laktis. Walaupun dikatakan susu kambing rendah dengan laktosa, kita tetap kekurangan enzim laktis untuk nak digest susu kambing. So untuk orang yang mengatakan masalah susu kambing boleh sembuh dengan minum GERD, terpulanglah. Saya tak mau komen banyak-banyak, nanti saya kata condemn orang. Okey. Half5 Plus dengan Half5 Ultra mana lagi okey untuk GGA? Semestinya untuk Half5 Ultra lagi better lah. Half5 Ultra dia mengandungi moringa, astaxanthin, bromelain dan juga saffron, which is lagi better. Sebab tu harga dia mahal sikit. Saya dah selalu promote Half5 Plus ni sebab dia yang paling murah sekali. Bagi untuk ada orang kata affordable lah. Kalau yang untuk Half5 Ultra harga dia RM117. Kalau untuk Half5 Plus ni RM89. Kira lebih selesa lah untuk orang nak masuk guna dan masuk dalam duduk dalam ekosistem MBB ni. Okay, Waalaikumsalam. Diet Syah. Okay, susu Talbina. Saya tengah tengok balik susu Talbina ni. Sebab saya takut saya confuse. Okey, susu Talbina adalah makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Biasanya dibuat dengan menambah susu dan madu dan juga serbuk
balik kering. So saya kata kalau macam ni tak perlu out of the picture langsung. Saya ambil pendekatan untuk bubuh direct terus lah, sebab kalau saya cakap berlapis orang tak faham. So saya bubuh direct terus. Susu campur tepung bali out terus, jangan sebab tak sesuai. Memang sangat-sangat tak sesuai. Kalau untuk nak confirmkan benda ni, ada apa research daripada Universiti Malaya buat dah untuk penduduk Malaysia ni, terutamanya untuk kaum berbangsa Melayu. Kita memang sangat-sangat kekurangan enzim laktis. Kita memang laktis deficient dan kita tak boleh hadam laktos dengan proper. Dan bila kita ambil susu, dia akan menyebabkan berlakunya pelbagai masalah kesihatan. Memang tak sesuai. Okey. Saya sekarang sedang alami sakit perut, pedih-pedih sebelah kanan on off. Ada rasa macam luka di kerandangan ke? Okey, untuk rasa perut kadang-kadang pedih, rasa mencucuk, menikam, ini disebabkan oleh masalah histamin. Histamin dia boleh mengejutkan, histamin dan juga high CRH, yang mana dia boleh mengejutkan tisu lembut, terutama pada otak abdomen, menyebabkan rasa seperti dicucuk ataupun ditikam. Itu sahaja. So ubat yang perlu ambil dalam kes ni, ambil Buscopen, BUSCOPEN, dan ini akan meredakan perasaan rasa macam kena cucuk dan tikam. Dan jangan lupa amal Hafai Plus dan amal KMBB. Itu sahaja. Beritanya dari tank ke? Biasa ambil separuh selama 7 hari. Ya, betul. Asal ekor akak baru beli Hafai baru. Mula pagi kemarin separuh saya cek betul tak cara akak minum betul. Tapi untuk dapatkan nasihat setepatnya, hubungi Dietech, dan Dietech akan guide Dietech akan guide stage by stage. Sebab tu kita beli Hafai Plus ni dari Dietech, dan saya pun tak buka beg kuning dekat sini sebab semua belian saya galakkan pembelian daripada Dietech secara direct, sebab dia orang yang akan menjaga kita A sampai Z. Senang kata mereka bela kita. Itu sahaja. Okey. Gastrik boleh buat sakit kepala ke? Ada seminggu takut nak hilang bermula dari gastrik? Ya, memang sesungguhnya akan menyebabkan sakit kepala, sakit tengkuk, sakit raham dan segala-galanya disebabkan CRH. CRH boleh menyebabkan berlaku ketegangan otot. Satu lagi kita kena tahu, CRH juga boleh pergi kepada kita punya mesel menghasilkan histamin, prostaglandin dan sekaliannya, yang mana dia boleh menyeberangi kita punya blood brain barrier, menyebabkan berlakunya inflamasi dekat kita, dekat kepala otak juga. Ini bagi neuroinflammation dan menyebabkan timbulnya rasa sakit. Okey, baik. Okey, Dr. Ed, ada tak maklumat tentang ubat Liblan? Ya sebab takut nama brand. Dan nama brand ni kan tak nampak. Liblan. Novolax Disminowati. Okey, Liblan ni lebih macam dia, saya lebih kepada macam painkiller tau. Painkiller untuk sakit pedih hulu hati semua tu. Tak salah saya lah. Tapi macam sekitar lah, dia sekadar simptom. Saya kata ubat-ubat ni sekadar bantu untuk kawal simptom supaya kita tak. Dia ada juga Limdan ni. Limdan ni dia combination ubat. Bagi saya lah, tak perlu makan ubat high-fi macam ni. Sebab apa? Memang betul lega, and then kita takut kita jadi dependent kat ubat tu. Sebab dia bukan, dia ada combination ubat dalam Limdan ni, tak saya ni. So kalau saya Limlan. Dia bukan macam ubat cair darah lah. Bukan. Sekejap, saya dah confuse. Liblan kan? Liblan. Liblan. Sekejap, saya confuse sekejap
Bukan Clopido Gerald tu ke? Bukan. Sekejap. Lip Blanc. Lip Sekejap. Ya, Librex. Bukan. Lip Blanc ni. Lip Blanc dia untuk macam buat tahan sakit juga ni. Dia anti-cholinergic, anti-spasm, anti-spasmodic. Bukan. Dia Lip Blanc ni. Dia combination obat ni dalam dia. Benda ni kalau terlampau teruk memang sakit lah, sakit perut semualah, ulcer problem, ada dysmenorrhea kan. Salah satu ubat yang kita boleh guna selain ubat painkiller yang lagi kuat lah, Celebrex semua tu kan. Tapi macam saya kata lah, kalau tak teruk sangat, kita boleh sekadar ambil Buscopan dulu kan. Buscopan ataupun Cuplaton. Saya kata Cuplaton tu membantu juga kan, lagi kuat sikit daripada Buscopan biasa kan. Tapi Lip Blanc ni dia tinggi sikit lah, dia punya level untuk painkiller bahagian sakit perut ni, daripada ulu hati ni lagi tinggi. So bagi saya macam kalau baru lagi sakit perut, tak payah ambil obat yang terlampau tinggi macam ni lah. Ambil Buscopan biasa dan cuba cari punca dan kita atasi masalah tu dengan pemakanan yang betul. Itu saya punya nasihat saya. Okey, baik. So apa ada Tuan Ad tanya susu campur tepung Bali tak boleh, susu campur itu Talbinah tadi lah. Okey, baik, tepat saya faham. Untuk susu almond, susu almond. Susu almond ni kita kata nak kata okey tak okey sangat. Tapi kalau ni terdesak sangat, bolehlah guna. Itu saja. Kita tak apa nak kata susu almond ni okey. Dia susu almond ni dia lebih kurang macam 20% serbu almond, baki dia air. Itu je untuk susu almond ni. Okey. Tu ada Dietek Lokman nak tanya, Dr. Ed nak tanya. Silakan Dietek Lokman. Kalau okey. Sat. Untuk berhenti rokok kalau pakai Neurix okey tak untuk GGA? Saya tak ada pengalaman untuk benda lain, tapi setakat ni saya bantu orang berhenti merokok guna nanostick tu saja. Nanostick tu saya ada pengalaman untuk bantu orang. Saya ni boleh jadi spokesperson untuk nanostick ni. Okay. Dr. Ed tanya, adakah tight junction akan pulih sepenuhnya? Okey, tight junction pada kita punya bukaan sel dekat kita punya dinding usus kecil akan boleh pulih sepenuhnya tak? Okey, kita kena faham Allah jadikan tubuh badan kita ni dia boleh regenerate balik dan dia boleh repair balik. InsyaAllah semua tubuh badan kita boleh, melainkan kita putus jari tak boleh lah. Maksudnya sel-sel dalam badan kita yang dalam kulit kita ni dia boleh regenerate balik kebanyakannya kan. Tapi dengan syarat dia keadaan dia kondusif untuk dia jalankan repair and rejuvenation tu. Tapi apabila kita, masalah kita sekarang ni, kita berada dalam chronic stress. Saya rasa keadaan stres yang mana tak kondusif untuk sistem penghadaman kita berfungsi dengan optimum. Fungsi satu, kedua belum lagi repair dan rejuvenate balik. So untuk sebenarnya tight junction kita insya-Allah boleh pulih, tapi ambil masa yang panjang dan dalam masa sama perlu kadang environment yang kondusif. So maksudnya chronic stress tu kita kena cuba kata orang atasi supaya badan kita berada keadaan yang kondusif. Maksudnya bila kita stres, dia akan stres, tapi stres tu pendek saja dan badan kita berada keadaan normal balik, yang mana perut kita berada dalam parasimpatetik, rest and digest, untuk dia menjalankan tugas dengan baik dalam environment yang baik untuk melakukan repair dan rejuvenation. So untuk jawab soalan tu, ya boleh, tapi dalam environment yang sesuai untuk usus kita, untuk sistem badan kita jalankan tugas dan repair dan rejuvenate. InsyaAllah boleh, tapi mungkin ambil masa dia panjang. Tu menjawab soalan lah. Okey, baik. So untuk apa, kalau macam soalan dari Cik Rohman tadi mengenai kita tak janji kita boleh repair tak boleh repair. Ya, in the way kita boleh repair. Kita boleh repair semua segala benda dalam tubuh kita boleh repair. Cuma kena ingat, kalau kawasan tu macam teruk sikit, apa-apa pun dia akan repair dengan parut, dia akan jadi fibrosis.
Itu problem yang paling penting sekali. So walaupun kita boleh repair kita punya masalah leaky gut ni, dia tetap akan berlakunya fibrosis, iaitu parut pada kita punya dinding usus kecil, yang mana ini akan menyebabkan kita punya penghasilan diamine oxidase tidak akan sama, impossible akan sama macam sebelum kita kena masalah leaky gut ni sendiri. Okey, sebab tu walaupun kita pulih sepenuhnya, kita still akan ada masalah sedikit dengan bila kita stres ataupun takut dia akan produce excess histamin sedikit, yang menyebabkan kita akan berlakunya masalah sendawa. Ini perkara biasa dan impossible untuk kita nak heal sepenuhnya. Apa yang kita boleh buat adalah increase kita punya penghasilan HNMT, iaitu histamine and metal transferase, yang mana dihasilkan oleh kita punya organ dalaman. So untuk membolehkan kita produce HNMT yang mencukupi untuk suplemen kekurangan penghasilan diamine oxidase akibat berlaku fibrosis sebelum ini, iaitu kita kena dengan workout dengan proper, kita kena bina otot, kita kena bina kita punya simpanan glycogen pada kita punya otot, yang mana ini akan mengurangkan beban pada kita punya organ dalaman, yang selanjutnya menghasilkan lebih lagi HNMT untuk urai histamin. So benda ni kita kena support dengan organ dalaman kita pula, yang menghasilkan HNMT tu untuk support kita punya kekurangan penghasilan oxidase selepas kita sembuh daripada masalah leaky gut ni. So kena ingat benda tu. Okey, untuk kekong hijau atau Farhan, tuan betul ke rawatan stem cell boleh merawat kanser? Adakah HIV juga boleh dirawat dengan stem cell? Ini saya kurang pasti, sebab berkenaan stem cell ni Dr. Roland dia cakap, dia dah sembang lah dengan saya berkenaan stem cell ni. Okey, kalau untuk bab stem cell ni, nanti kita panggil Dr. Roland untuk kita invite Dr. Roland untuk jelaskan adakah stem cell ni boleh merawat kanser dan HIV. Okey, Dr. ada tak info untuk stem cell? Okey, actually saya pun buat stem cell juga. Macam ni, kena faham. Stem cell, di secara general, stem cell ni boleh merawat kanser. Tapi stem cell yang mana? Faham? Kalau kita ambil secara stem cell saja, dia boleh bantu kanser tu lagi teruk, lagi bagi dia lagi tenaga, kan? Lagi dia activate. Tapi ada satu stem cell yang kita panggil NK cell. NK cell ni lah yang pergi attack cancer cell. So bila dia selalunya macam ni tau, bila kita nak ambil rawatan stem cell terapi ni, selalunya kalau yang ada kata orang family history cancer, kita akan ambil darah dulu. Kita akan ambil darah, check semua tumor marker. Kita nak apa? Kita nak exclude dia ada possibility nak develop cancer or not. Kenapa? Sebab kalau kita tak exclude benda tu, takut kita bagi stem cell, dia akan kata orang activate cancer cell tu. So bila kita dah tengok, kita dah tahu orang ni ada possibility untuk ada kata orang develop cancer satu masa nanti, kita akan ambil stem cell yang kita gunakan NK cell. Secara general NK cell. NK cell ni dia gunakan untuk kata orang untuk attack tumor cell, cancer cell masa belum dia aktif, dan juga masa kita berada dalam keadaan kanser tengah aktif. Tapi bukan bermakna bila kita dah okey, aku ambil NK cell ni, aku tak payah ambil kemo. Tak. Kena buat rawatan kemo, radioterapi semua kena buat. Cuma NK stem cell terapi ni membantu kata orang membunuh lagi cepat secara natural, supaya kita kita tak perlu menjalani kemoterapi, radioterapi lagi banyak kali, lagi banyak dia punya rotation. Itu saja. So jawapan dia ya, tapi sel yang mana? Sel mana kita nak gunakan? Untuk HIV saya kurang pasti. Okay, baik, terima kasih Dr. atas penerangan. So untuk ada seorang yang bertanya, BP 107 bawah 78, okey dok, ianya sesuatu yang merisaukan ke? Solusi okey saja, tak ada masalah. Kalau untuk berkenaan tekanan darah ni, kena dapat dia punya penerangan lebih lanjut, pergi ke mbbshop.com.my, pergi saja dekat kawasan ibu tu, kat kawasan tu dah ada bab tekanan darah, download dan baca, bagi faham benda tu nak. Ambil masa untuk faham sama, ambil masa untuk faham. Saya terangkan sebab tu, sebab kalau tidak soalan ni dia akan berulang, soalan dia akan berulang. Okey. So kita tengok, kalau susah senawa boleh sembuh ke berapa lama untuk Cik Isa? Okey, Cik Isa ada mesej saya dan
Saya tahu Cik Sal bab pemakanan sahaja sebab Cik Wan dah maklumkan pada saya. Repair bab makan. Hantar gambar makan dengan proper. InsyaAllah dia akan selesai masalah senawar ni. Dah? Okey. Tuan sampai bila kita kena kongsi offer ni, kalau dah sihat sepenuhnya, boleh ke kurangkan kuantiti dia? Alah, ambil. Kalau dah okey tu, bolehlah selang-selang. Tak ada masalah. Dah. Just maintain sahaja. Macam seminggu tu, ambil lah 2-3 kali. Ambil lah 3 kali. Dah settle dah. Okey. Untuk Hafidh boleh campur dengan Rabi dalam satu cawan tak? Kalau dah okey semua, boleh. Tak ada masalah. Silakan. Happy D function ni sebenarnya untuk apa ya? Happy D function dia sebenarnya adalah untuk menstabilkan kita punya immune system supaya daripada bekerja overtime. Itu sahaja kegunaan dia, untuk menstabilkan immune system kita supaya, dan ini membenarkan kita untuk workout, bersenam dengan lebih lagi, dan untuk bina kita punya otot. Kalau kita kekurangan vitamin D, kalau bagi yang nak tahu level vitamin D ke macam mana sekarang, boleh datang ke MEB Diet Center. Kita ada buat servis ni, kita ada check untuk kita punya level vitamin D. Harga dia 150 sahaja. Kita lah harga paling murah dekat sini. 150, 170 sahaja. Datang ke sini dan kita boleh tengok kita punya paras vitamin D dekat mana. Kalau paras vitamin D kita kurang, memang dia akan mudah trigger segala jenis mak-nenek simptom. Dia akan berlaku systemic inflammation, yang mana benda ni dia akan berlaku sikit-sikit dan gradually makin lama makin buruk sampai satu masa kita tak boleh patah balik dah. Dan ini juga dikaitkan dengan berlakunya peningkatan, dan ini juga dikaitkan dengan berlakunya masalah kidney failure dan juga kita punya masalah liver, masalah hati. So yang mana nak tahu kita punya, yang mana risau akan nak berlakunya masalah kidney ke, masalah liver ke akibat kekurangan vitamin D ni, boleh datang ke MEB Diet Center ni terletak di Soho Street KLCC. Silakan. Kajak sampai bila kita tak tahu. Okey. So kita tengok soalan. Boleh ke selang makan Happy D tuan? Kalau dah okey dah tak ada masalah. Check dulu, apa-apa pun check dulu untuk kita punya level vitamin D. Itu paling penting sekali. Kita nak vitamin D kita level kurang-kurangnya 140. Paling susah lah kalau kita jumpa orang level 140. Average kalau penduduk Malaysia ni kebanyakan insufficient vitamin D. Dan ini juga punca menyebabkan kita hilang berat badan, terlebih berat badan, senang sakit badan, senang sakit kepala, senang reflux, senang hidung tu nak tersumbat. Senang nak jadi masalah anxiety, sikit-sikit tak boleh tahan dengan stres. Itu masalah vitamin D Okey, baik. So untuk Tuan Abdul Lufan, Tuan, bila saya buat saya menjadi kerak kepala dan pening kepala, lepas tu dah tak fikir macam-macam dan tak selesa. Okey, baik. Untuk Tuan Abdul Lufan, apa lagi, kita makan je, settle problem. Makan, lepas tu tutup dengan air manis. Mustahil untuk nak kena kencing manis. Kalau minum air manis setiap kali makan, ya Allah, mustahil lah, mustahil, impossible untuk kencing manis, mustahil. Dan gula ni bukan penyebab berlakunya masalah kencing manis, dan seperti biasa tawaran saya masih terbuka RM10,000 kepada siapa-siapa saja boleh produce bukti yang mengatakan ataupun scientific journal yang mengatakan kencing manis adalah penyebab utama berlakunya pengambilan gula. Sama ada pengambilan gula sugar table ni, sugar table sucrose ni menyebabkan berlakunya masalah kencing manis. Okey, tawaran ni masih terbuka. Okey. Kalau ada soalan silakan tanya soalan. Kita tengok sampai bila kita kena consume. Kalau susu almond, balance sendiri boleh, tak ada masalah. Susu almond ni kita ambil, kita guna fruit processor, kita blend, lepas tu kita letak air, settle dah untuk susu almond. Dan kita almond ni dia bukan boleh dimakan secara apa orang kata beria. Tak boleh, almond tak boleh makan secara beria sebab almond ni dia ada trace amount of lectin yang mana menyebabkan gut inflammation, dan ianya bukan makanan kita pun. So macam saya selalu guna cerita, almond ni selalu banyak pada musim autumn, fall. Sebelum musim sejuk. Waktu tu banyak kekacang ni muncul, yang tupai tu makan menggila-gila.
Kenapa tupai ni sepanjang tahun dia tak pernah pun simpan berat badan, tapi bila sebelum musim sejuk ni dia boleh simpan berat badan. Sebab waktu tu paling banyak jenis kekacang ni. Kekacang mengandungi leptin yang mana akan menyebabkan tubuh dia akan create gut inflammation, sedikit gut inflammation menyebabkan tubuh dia start menyimpan lemak akibat stres. Dan ini membolehkan dia hibernate through the winter. Okey, hidup tidur dalam pokok tu sepanjang musim sejuk dia boleh hidup. Okey, baik. So kalau untuk sebenarnya susu elemen ni saya tak galakkan pun, tapi kalau dia terdesak sangat ataupun orang kata bahasa dia macam sangat okok lah kot dah. Dah rasa tak makan sangat, ambil je lah, tapi sekali-sekala aja, kita tak boleh beria. Okey, Dr. Umar minta saya explain bab mikrobal. Saya pun dah lupa lah, Sat dah. Bab mikrobal. Lukman, okey. Ya, saya kena tengok saya punya nota balik. Allah, hanya buat sangkut tu ni. Sat lah. Sudah. WhatsApp tutup pula. Saya kena tengok nota sebab saya lupa. Mana nota saya ni? Sebab dia panjang, saya tak boleh ingat macam tu saja. Setelah panjang bahan yang saya guna dalam tu. Okey, baik. So kalau untuk untuk life culture ataupun probiotik yang kita gunakan dalam microba ni, kita guna spesifik untuk orang yang ada masalah GGA. Dia tak boleh guna strain yang sama macam secara generik punya strain, dia tak boleh. Jadi kita kena pilih spesifik. Okey, so antara yang spesifik, saya kena tengok balik saya punya nota dekat saya punya laptop ni. Satu kita guna Lactobacillus rhamnosus LGG. Okey, yang ni yang orang kata Lactobacillus ni adalah sejenis bakteria yang tugas dia adalah untuk menghasilkan asid laktik. Asid laktik adalah Lactobacillus. Apa tu ya? Yang menghasilkan asid laktik yang mana akan membina ruangan separa-asidik pada kita punya usus kecil. Dia tak bagi kita untuk memastikan tiada kebolehan untuk bakteri usus besar hidup dekat kita punya ruangan usus kecil, sebab jenis bakteri usus besar ataupun pecahan bakteri usus besar pada usus kecil, iaitu kita panggil SIBO ni, dia hanya boleh berlaku kalau kita punya ruang kita punya pH usus kecil tu ke arah alkaline, baru dia boleh hidup. Sebab bakteri usus besar ni hidup dalam ruang separa alkaline. Dia tak. Thank you very much. Dia bukan hidup pada ruangan separa acidic. So Lactobacillus rhamnosus ni dia create environment separa acidic yang mana bagi bakteri usus besar ni terhidup lah. So kita guna juga untuk nombor 2 Bifidobacterium longum, yang mana ini akan bantu kita rawat dia bantu untuk mengurangkan keradangan pada kita punya usus kecil. Okey, nombor 3 Lactobacillus plantarum. Sifat dia sama juga. Kalau nama Lactobacillus ni kerja dia untuk menghasilkan bantu kita punya usus kecil tu acidify lah. Itu sahaja. Lepas tu Lactobacillus reuteri, jadi tak ada apa, sama juga dia sokong kita punya dia rawat kita punya inflammation juga, sokong kita punya HPA axis yang mana akan mengurangkan stres secara general. Satu lagi last kali untuk Bifidobacterium breve. Okey. Strain ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan dan memulihkan integriti usus untuk pesakit GGA di usus yang sihat bermakna kurang kebocoran, kurang keradangan dan pengurangan simptom yang ketara. Itu sahaja. Dan dia juga menyokong untuk penghasilan neurotransmitter seperti serotonin untuk bantu kita kembali lagi cepatlah recover daripada masalah GGA itu. Okey. So itu sahaja secara general untuk
Thank you very much secara general untuk microbial. Dan tak ada langsung dekat Malaysia ni yang detail untuk penghasilan probiotik macam kita buat. Mustahil sebab mereka kebanyakan hasilkan probiotik secara general saja untuk kesihatan awam. Tapi kita produce untuk secara spesifik untuk mereka yang mengalami masalah GGA pada harga yang sangat murah. Sebab tu saya tak kaya-kaya lagi. Saya ambil contoh dia lah. Alright. So yang ni microbial. So bagi yang belum microbial, esok dah promo. 26 ni dah promo. Belilah microbial ni, harga dia RM59 sahaja. Ada 30 tablet boleh digunakan. Kalau baru guna tu asal-asal boleh sampai 2 bulan kita guna ni. Nah, itu saja. Tu Dr. Ed, boy Jack Grace tu bagi gift. Thank you. Okay, sekejap kita tengok. Okay, soalan untuk Muhammad Sufian. Gula bukan penyebab kencing manis. Boleh tahu apa penyebab kencing manis? Okay, dia mudah sahaja kalau nak tahu punca dia. Kalau kita accident ataupun kita melakukan pembedahan yang agak berat, kenapa gula boleh naik secara tiba-tiba dan mendadak? Persoalannya mudah saja. Sebab iaitu stres acute stress boleh menyebabkan sel kita start resist insulin, menyebabkan tubuh badan kita menghasilkan lebih lagi gula untuk kegunaan tubuh badan kita semasa dalam keadaan stres. Okay. So kita tahu kunci kat sini adalah stres. Stres akan menyebabkan tubuh badan menghasilkan lebih lagi gula. Okay. So kalau untuk orang tu ada masalah dengan tulang belakang kronik, nanti pun cakap masa yang panjang, walaupun langsung dia tak sentuh gula, dia tak makan langsung buah, dia tak makan nasi, dia hanya makan daging protein sahaja, dia wajib akan jadi kencing manis. Dan ini banyak ada paper dah publish mengenai hal ni. Kenapa? Walaupun orang tu langsung tak makan gula, dia ada masalah tulang belakang saja, dia tak sentuh gula langsung pun, tapi kenapa dia punya HbA1c dia naik pun. Gula fasting pun dia naik. Sebab stres secara kronik. Kalau untuk orang ni ada masalah dia trauma, kena rogol. Okey, kena rogol. Dia tak sentuh makan langsung pun. Kira dia sebab dia stres, dia tak sentuh langsung makan langsung. Kenapa gula dia naik? Kenapa tiba-tiba dia berlakunya masalah kencing manis? Kan? Sebab dia stres emosi. So kita tahu sebab stres. So kalau untuk konteks orang yang biasa tak ada masalah ni, kita tahu disebabkan oleh pemakanan lah. 3 makanan utama yang menyebabkan stres kronik adalah tepung gluten, minyak sayur dan bersumber bijirin, dan juga susu. Itu sahaja. Susu ni spesifik untuk orang Southeast Asia. Dia tak, kalau untuk orang Northern Europe, orang Eropah, orang berkulit putih ni, susu bukan dia lah. Susu tak ada masalah. Kemungkinan besar susu tak ada masalah. Tapi bagi kita, susu memang tak boleh minum. Nah? Untuk Tuan Muhammad Sufian, microbial bila boleh start makan? Kita ambil microbial bila kita boleh start exercise secara steady dah, tak ada masalah, and then baru kita ambil microbial. Tapi kalau setakat jalan 200 meter dah rasa ketak dada, jangan ambil microbial lagi. Okay, so kita tengok. Kita tengok macam mana nak hilangkan senak. Menghilangkan senak, minum air, urut bagi senak sampai nafas rasa lawas. Kalau senak juga ada rasa crampy perut, ambil Buscopan ataupun Buscopan dan Samithicone dengan cetirizine. Okey, 3 gabungan tu insya-Allah hilang senak. Okey, saya kadang terasa sejuk pada dada belah kiri tapi tak lama. Kenapa ya otak dah fikir heart attack? Okey, kalau rasa pelik-pelik bahagian dada ni, apa-apa pun minta check dulu dekat hospital. Apa-apa pun minta check dulu ke hospital. Check dulu buat ECG apa semua sekian-sekian.
Lepas tu kalau dia dapat keputusan doktor mengatakan tak ada masalah heart attack, tapi kita still tak yakin sebab doktor tak boleh bagi explanation yang tepat mengapa rasa dada kiri tu mencucuk, sakit, rasa kebas sebelah tangan, doktor tak boleh explain, datang ke MBB Dead Center dan saya akan explain dan saya akan berikan sekali dan kita akan buat sekali untuk ujian yang sepatutnya, yang mana kita boleh tutup buku tu selama-lamanya. Kita tak perlu risau dah untuk kemungkinan berlakunya masalah jantung, dan saya akan bagi juga ujian yang spesifik. Allah, apa nak ni? Okey. Dan saya juga akan berikan ujian secara spesifik yang mengatakan semua ini berlaku hanya akibat masalah keradangan pada usus. Lepas tu kita boleh pergi ke next step forward lah. Kita tak perlu dah kita nak fikir, oh aku ada masalah perut ni, aku ada masalah jantung ni, aku ada masalah jantung ni. Benda tu dah tak, kita dah tak fikir dah. Kita boleh kayuh ke depan, tak fikir ke belakang. Dan ini sangat membantu dalam proses pemulihan. Itu sahaja. So esok ni kalau macam esok kita akan buat promotion. Okey, promotion ni bukan setakat pada kita punya bahan produk saja, dia juga termasuk untuk servis pada MBB Dead Center. Kita akan buat 10% off pada siapa-siapa yang daftar untuk datang ke MBB Dead Center bermula esok. 10% off kepada semua ujian. 10% off tu banyak tu. Kalau 2,000 save 200 dah. Kalau ujian tu harga dia 2,000 save 200. Kalau ujian harga 100 save 100. Banyak tu. Okey, vitamin dan magnesium boleh makan masa awal-awal. Kita reduce kita punya inflammation dulu. Kita reduce kita yang leaky gut dulu. Kita practice MAB proper dulu. Kurangkan sedikit masalah leaky gut. Dan kita ambil vitamin D. Kalau tidak, vitamin D dan magnesium ni ambil Happy D Pro. Happy D Pro ni cukup dah. Vitamin D, K1, K2 dan juga magnesium. Magnesium kita guna apa paling yang bagus sekali. Okey. Macam mana simptom kerak kecil? Simptom kerak kecil ni mudah saja. Kalau kita ada mengalami masalah simptom, kalau kita ada masalah low cortisol, high CRH, kita automatik akan jadi kerak kencing secara automatik. Especially kalau kita bloating ataupun tak makan pun waktu malam, dia akan jadi kerak kencing juga. Ini bukan biasa sebab CRH dan juga adrenalin boleh mengecilkan pundi kencing kita, menyebabkan kita rasa nak kerak kencing. Itu sahaja. Itu sahaja. So kalau untuk nak dapatkan semua detail-detail penerangan saya ni, boleh ke MBB Shop. Lepas tu tengok dekat bahagian e-book tu, banyak buku dah saya tulis dah dekat situ. Saya bagi free sahaja. Saya bagi free, tak payah bayar pun. Download, baca sahaja. Kalau selagi kita tak baca, selagi itu kita akan hidup dalam ketakutan. Lepas tu bila kita tengok TikTok, doktor ni kata, okey, doktor kan influencer mana kata, oh yang ni sakit ni, ni jantung ni, sakit ni kanser ni, sakit ni, kita akan sentiasa dilanda dengan ketakutan, hidup rasa macam tak berguna. Okey, so, kenapa kalau melutut lepas tu berdiri terus rasa sebut-sebut kaki dan tapak, kenapa tu bang? Okey, yang ni untuk Tuan Farizam ni kita suruh doktor jawab. Kenapa kalau melutut lepas tu berdiri terus rasa sebut-sebut kaki dan tapak? Kenapa tu? Silakan Dr. Ed. Okay, sebenarnya kalau ikutkan ini benda normal lah. Benda ni benda normal sebab bila kita melutut, kita punya blood compress. Maksudnya blood darah kita terberhenti sekejap. Dan nerve kita pun akan ada impingement sedikit. So benda ni benda normal. Jangan risau. Benda ni jangan risau lah. Kan? Melainkan kalau kita berdiri biasa pun, duduk biasa tu, ada semut-semut kaki kat tapak kaki tu, semut-semut tu, itu kita risau. Tapi kalau daripada posisi duduk, posisi kita kata orang bersila, kita berdiri, itu benda normal. Hanya dia dalam masa berapa saat ataupun berapa minit, kita buat regangan sikit, dia akan hilang, dia akan okey, balik normal. So tak perlu risau lah. Tak perlu risau benda ni. Okay, baik. Ya, itu perkara biasa saja lah. Tuan Farizam, jangan risau. Even kalau macam kalau kita berdiri, duduk lama-lama, lepas tu kita berdiri pinjam muncul, lepas itu buat kita punya tekanan darah, cuba regulate balik. Kalau kita duduk sat saja, lepas tu bangun, lepas tu pun nak pitam saja, itu maksudnya kita kekurangan vitamin B12 dan bermaksud kita automatik kekurangan vitamin D. Ambil lah vitamin D dan Happy D Pro tu. Sakit lutut dan tulang belakang tu sebab GGA juga ke? Iya, sudah semestinya Kak Zakiah. Sudah semestinya. Dia sebab akibat systemic inflammation yang akan ganggu kita punya pemulihan sendi kita dan juga tulang belakang sekali. Itu sahaja.
Okey, macam saya kalau stres kerja banyak kopi, mulalah sakit bahu dengan sakit belakang. Ya, of course. Sebab kalau kita dah hilang kebolehan untuk berhadapan dengan stres, automatik CRH kita akan tinggi. Corticotropic release hormone ni. Corticotropic release hormone ni seperti biasa, satu dia boleh menegangkan kita punya otot. So kita akan sakit belakang, dan kita kena ingat juga CRH dia boleh trigger kita punya masa untuk degranulate menghasilkan histamin dan juga prostaglandin, yang mana ini akan menyebabkan keradangan pada kita punya belakang tu. Kita akan sakit lebih lama. Ya, so kalau jadi macam tu, promotion produk sampai bila tuan? Promotion produk dan servis MBB 10% off di MBB Diet Center ni akan sampai 31 hari bulan. So bolehlah booking slot ya, booking slot RM49 saja. Saya duduk sini sembang saya 45 minit sampai sejam. Siap boleh minum kopi, coklat dengan makan biskut lagi kat atas. Okey. Okey, duduk handsome malam tapi okey bang, okey lah dari dulu. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kerap jadi kencing kotor tu kenapa? UTI. Okey. UTI. Dr. explain sikit UTI ni macam mana nak selesai punca berlakunya UTI, dan macam mana nak selesaikan masalah UTI yang berlaku dengan kerap ni. Okey. UTI ni benda ni lagi tinggi terjadi kesnya pada wanita. Pertama, kalau dari sudut medikal lah, pertama jarak antara luar dan dalam dua badan kita ni pendek lah. Kat wanita nak banding dengan lelaki. Itu satu sebab dia. Kedua, perempuan ni kata orang dia ada, bila hormonal changes ni, keadaan di bawah sana dia akan jadi lain. Dia ada fungal infection, dia datang semua benda tu. Bila datang nak period tu, dia punya hormon akan berbeza. Kat situ memudahkan lagi dia kena infection. UTI kan. Lepas tu ketiga, hygiene. Ketiga tu memang hygiene lah. Orang kata hygiene lah. Nak bandingkan lelaki dengan perempuan, perempuan ni dia kena jaga lebih lagi nak bandingkan lelaki. Tapi tak bermakna lelaki tak kena kencing kotor kan. Lepas tu keempat ni, apabila dah pernah kena sekali kencing kotor, dia mudah nak kena kencing kotor lagi. Itu memang biasa. Dalam medical line ni, pernah kena sekali, ada possibility nak kena lagi mudah lagi kemudian hari. Itu antara sebab lah secara general lah kan. Tapi jangan biarkan ni senang terjadi. Maksudnya macam ni, kita kena sentiasa kita orang berjaga-jagalah, prevent. Dari segi kebersihan, dari segi kita tahu dah, kalau nak datang period tu, hormon tak stabil tu, kalau ada orang tu bila nak datang period tu, santulah datang UTI. So dia dah kena bersedia dah. Dia bersedia nak apa, dia kena, kata orang, kita selalu ambil ural alkalinizer tu kan, kita dah start minum slowly, satu hari satu pun tak apa kan, supaya tak terjadi lagi teruk. Kan. So kita dah tahu dah. Soalnya wanita ni dia dah tahu dah, nak datang period ni lah, time tu lah UTI datang. Dah ada stres tu, time tu lah UTI datang. Sebab dia berkenaan hormon juga untuk wanita ni. Lelaki ni lebih pada hygiene. Lelaki pada hygiene. Kalau kita jaga kebersihan, insyaAllah UTI tu kurang. Dia tak disebabkan pemakanan. Tak, dia tak sebabkan makanan. Dia disebabkan persisiran di bawah. Kalau disebabkan di atas, dia maksudnya apa? Infection tu berlaku dalam tubuh badan kita dan pergi ke pundi kencing dan pergi kepada urine tract kita. Itu kalau berada datang daripada atas. Tapi selalunya UTI berlaku disebabkan di bawah sahaja. So itu secara ringkas lah. Okey. Saya tambah sikit untuk Dr. Kalau kita demam kena influenza ke, pun boleh kena juga UTI ni. Pun boleh juga kena UTI. Sebab kita reduce kita punya, sedang kata kita punya imun tu terlampau sibuk. Itu sahaja, imun kita sibuk. Lepas tu satu lagi, kalau kita ada masalah sibuk ni, kita kena tahu bakteria pada usus kecil kita tu ataupun bakteria usus besar kita ada kebolehan untuk travel kepada kita punya saluran kencing sendiri, yang menyebabkan berlakunya masalah UTI ni. So antara salah satu cara dia untuk bantu masalah ni, kerap makan daging sikit untuk increase kita punya urea. Itu sahaja. Selalunya untuk orang yang masalah sibuk ni, urea dia agak low sikit. So increase makan daging merah. Itu saya cerita dia. Okey, baik. So pedas dan santan okey ke untuk masalah GGA ni? Of course okey, tapi increase secara slow. Kalau macam pedas ni, dia capsaicin. Capsaicin ni dia sifat dia merensa. Okey, tapi kalau kita orang Melayu ni tak makan pedas, mustahil lah. Tak boleh hidup pun. Nasi tu nak telan tak boleh. So increase kita punya pedas slowly.
slowly, ingat slowly saja. Dan santan sama juga, increase kita punya kepekatan santan tu slowly. Dia tu kita cairkan dengan air dulu, dan lepas tu kita makan santan cair dulu. Lepas tu kalau kita tengok based on kita punya simptom, kalau okey tak ada masalah, kita increase dia punya kepekatan day by day. Itu sahaja. Okey, maksudnya bila stres je kena makan gula. Kalau kita rasa macam nak trigger tu, standby gula-gula sahaja. Dia akan bantu. Daripada terus trigger tak guna. Saya terus nak lari PER emergency, leceh. So standby saja gula-gula sedikit. Okey, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Esok ni saya maklumkan kita akan promo untuk launching MBB Diet Center kita ni. Okey, yang mana semua produk adalah diskaun dia masing-masing, dan juga servis pada MBB Diet Center ni adalah 10% off. So mana masa saja apa booking slot daripada 26 sampai 31 ni semua akan dapat servis 10% off. Itu sahaja. So boleh pilih date masing-masing. Bermaksud kalau dia booking pada 26, 27, 28, dia boleh pilih lah hari dia nak 15 hari bulan ke 17 ke 20 hari bulan, ikut dia lah. Okey, sagu boleh makan ke tuan? Boleh makan, tapi introduce saya pelan-pelan yang kita punya diet. Itu sahaja. Introduce pelan-pelan, jangan beria. Okey, ada promo dan diskaun apa. Thank you very much. Okey, baik. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini, sebab saya nak kena tulis copywriting berkenaan dengan promo esok ni. Okey, baik. So itu sahaja. Kita akan berjumpa pada Isnin minggu depan pula, sampai hari Jumaat seperti air kencing ada nampak kristal tu, maksud dia apa? Doktor tu nak buat lab test. Okey, kencing ada kristal, macam mana tu Dr. Ed? Sila. Kencing ada kristal. Kalau ada kristal tu sakit tu nak kencing tu. Kalau betul ada kristal tu, memang kalau kencing tu sakit, mungkin ada boleh buat luka tu dekat kita selalu kencing tu. Kalau kristal tu maksudnya dia mungkin selalunya kalsium lah, uric pun ada kristal juga, uric acid tu kan boleh kristal juga. So that's why doktor tu nak buat lab test, nak tahu kristal tu daripada sumber apa sebenarnya kan. Tapi bagi saya kalau kencing ada kristal, tapi kalau kencing ada kristal tu kena tu serius sebenarnya tu, kena betul-betul rawat tu, bahaya, sebab takut kristal tu makin lama makin besar boleh buat luka kat kita. Selalu boleh kencing, selalu kencing tu sakit. So jangan, kita kata orang kena ambil serius sikit lah bila doktor kata kencing kristal. Dapatkan rawatan betul-betul, dapatkan pengesahan betul-betul apa kristal tu ada dari sumber apa. Dekat situ doktor boleh tahu punca dia, dan doktor boleh rawat macam tu kan. Tapi apa-apa pun minum air kena banyak, lebihkan minum air kosong lah orang kata kan. Mungkin sebabkan tu juga kita kencing tu tak, orang kata tak yang tu kan, jadi macam tu. So kena minum banyak air, biar kita nak kurangkan beban bawah pinggang kita. Macam tu minum banyak air lagi. So berkenaan sebab Dr. buka topik bawah pinggang ni untuk orang yang ada masalah GGA ni, akibat high CRH, kadang-kadang dia terkejut dan dia boleh mengurangkan fungsi bawah pinggang kita, dan ini akan meningkatkan kebarangkalian untuk berlakunya masalah batu karang. Itu sahaja. So kalau berlaku batu karang, ada masalah GGA ini adalah satu perkara yang biasa. So untuk bantu benda ni, minum air tu bagi banyak sikit sebab tu kita maintain pokoknya pengambilan air 2.5 liter sehari ke 3 liter kurang-kurangnya. Okey, baik, itu saja semua. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Adrian hadir, dan terima kasih semua family MBB yang hadir. Kita esok akan bermula promotion sebenarnya launching MBB Diet secara officialnya. Produk ada diskaun, dan servis kita di MBB Diet Center ni ada diskaun sebanyak 10%. So yang mana kalau servis kita buat ujian kat sini semua syarat lengkap, harga 1,000 kita akan dapat 900 diskaun jadi 900 sahaja. Yang mana saya akan beri segala report secara detail, secara explanation secara detail. Saya akan duduk sit down selama 45 minit untuk explain secara detail, supaya balik tu tak mikir dah benda tu, tak fikir dah. Sebab tu MBB Diet Center, kita punya tagline adalah segala kerisauan terhenti di sini. Habis kita tutup buku terus, kita tengok jalan ke depan sahaja selepas tu. Terima kasih Siti Doratika. Thank you for the rose. Okay, bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.